Selamat tuan-tuan dan puan, selamat menonton Wako Channel. Tuan-tuan dan puan, apakah perasaan anda jika anda dianiaya? Sebelum saya teruskan berita ini, sila subscribe Wako Channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya upload video baru saya pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan, jom kita tengok berita dari Malaysia kini. Rosmah kata, Tommy Thomas, Sri Ram aniaya saya. Wow, jom kita tengok. Rosmah Mansor mendakwa bahawa bekas Peguam Negara Tommy Thomas dan Timbalan Pendakwa Raya DPP Gopal Sri Ram bersengkongkol untuk menganiayainya dengan cara yang sama terhadap suaminya, bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak. Rosmah membuat dakwaan ini dalam afidavitnya sebagai balasan yang diajukan untuk sebahagian daripada permohonannya membatalkan perbicaraan rasuah terhadapnya yang berkaitan dengan projek tenaga hybrid suria bernilai 1.225 bilion ringgit yang melibatkan 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Rosmah menjawab pernyataan Thomas yang diajukan untuk menyokong usaha Sri Ram agar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Rosmah untuk membatalkan perbicaraan rasuah berkenaan. Sri Ram adalah DPP utama dalam kes rasuah itu. Pada 6 Mei, Rosmah mengajukan permohonan pembatalan perbicaraan dengan alasan bahawa surat pelantikan Sri Ram sebagai DPP untuk mendakwa kesnya tidak sah dan tidak dilakukan dengan betul. Sri Ram adalah bekas Hakim Mahkamah Persekutuan dan kini dalam praktik undang-undang persendirian sebagai peguam. Rosmah meminta pengisytiharan mahkamah antara lain bahawa pelantikan Sri Ram sebagai DPP untuk kes rasuahnya di bawah Seksyen 3763 dan 379 Kanun Prosedur Jenayah BPK melalui surat pelantikan adalah tidak sah, tidak teratur dan cacat menurut undang-undang. Kemudian, pada 17 Mei melalui pengajuan afidavit, Thomas menekankan bahawa dia ketika itu sebagai Peguam Negara telah dengan tepat melantik Sri Ram untuk mendakwa banyak kes jenayah berprofil tinggi termasuk kes rasuah Rosmah. Melalui afidavitnya, Thomas berpendapat bahawa pelantikan itu sesuai dengan Seksyen 3763 Kanun Prosedur Jenayah BPK kerana Sri Ram berada di bawah bidang kuasanya dan berada dalam posisi untuk menggunakan semua kuasa sebagai pendakwa raya. Sebagai tindak balas sehari kemudian, 18 Mei, Rosmah melalui pembantunya telah membuat laporan polis terhadap Thomas mengenai afidavit itu dengan mendakwa bahawa bekas Peguam Negara itu telah berbohong atau melakukan sumpah palsu melalui afidavitnya. Sebelum ini, dilaporkan bahawa Sri Ram juga dilantik sebagai pendakwa dalam kes rasuah 1MDB bernilai 2.28 bilion ringgit yang sedang berjalan. Dalam penyerahan mahkamah terakhirnya, Rosmah mendakwa bahawa laporan polis yang lain juga telah dibuat terhadap Thomas oleh seorang bernama Hamidah Osman pada 20 Mei berkenaan dengan tuduhan penipuan dan sumpah bekas Peguam Negara yang dikaitkan dengan afidavitnya. Dia mendesak mahkamah untuk mempertimbangkan laporan polis yang dibuat ketika meneliti pernyataan afidavit Thomas untuk menyokong pertikaian Sri Ram agar permohonan Rosmah membatalkan perbicaraan ditolak. Yang jelas ialah Tommy Thomas bersama-sama dan bersengkongkol dan berkomplot dengan Gopal Sri Ram untuk memastikan agenda jahat mereka untuk menindas, menganiaya saya tercapai seperti yang mereka lakukan kepada Muhammad Najib Abdul Razak, katanya. Thomas jelas mempunyai niat pakat jahat dengan Gopal bagi menganiaya saya secara zalim melalui pendakwaan yang tidak sah dan terbatal ini, katanya. Dia juga mengabarkan afidavit Thomas sebagai pemikiran semula, afterthought. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan akan mendengar permohonan Rosmah pada 3 Jun. Pada 18 Februari, Rosmah
diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi untuk membela diri dalam kes rasuah solar. Pada 8 April, Mahkamah Raya mengizinkan rawannya untuk mendapatkan salinan surat pelantikan Sri Ram setelah pihak pendakwaan mengizinkan untuk memberikannya kepada pasukan pembelaan. Dia kemudian membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi tahun lalu untuk menolak tawarannya mengakses salinan surat pelantikan Sri Ram. Selain permohonan pembatalan perbicaraan sekarang, pasukan perundangan Rosmah juga telah mengajukan permohonan di Mahkamah Tinggi untuk membatalkan kesahihan pelantikan Sri Ram sebagai DPP ad hoc. Menurut notis usul yang bertujuan untuk membatalkan perbicaraan rasuah, Rosmah meminta antara lain pengisytiharan mahkamah bahawa prosiding jenayah Mahkamah Tinggi yang telah berlangsung sejak 15 November 2018 adalah batal dan tidak sah serta mistral. Dia meminta pengisytiharan mahkamah bahawa pelantikan Sri Ram sebagai DPP untuk kes rasuah solar di bawah Seksyen 3763 dan 379 Kanun Prosedur Jenayah BPK melalui surat janji adalah tidak sah, tidak teratur dan cacat di bawah undang-undang. Rosmah turut meminta pengisytiharan mahkamah agar dia dibebaskan dan dilepaskan daripada semua tuduhan yang dihadapinya dalam kes rasuah solar. Rosmah juga meminta perintah untuk menangguhkan kes rasuah solar yang sedang berlangsung sementara menunggu permohonan pembatalan perbicaraan. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang untuk mengetahui lebih tentang politik semasa yang berlaku di negara kita. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Hua Hua Channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.